Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Mau'idah binti Mauzuid, nombor matrik 059265. Saya berasal daripada Besut, Terengganu. Baiklah, jadi saya akan memulakan pembentangan bagi kumpulan hadis yang ke-9, iaitu Al-Akhdhu bil Yasir wa Tarku At-Ta'sir. Ambil yang mudah, tinggal yang sukar. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Riwayat Bukhari wa Muslim. Maksudnya, daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang telah aku cegah kamu daripada melakukannya, maka hendaklah kamu jauhinya, dan apa yang telah aku perintahkan kamu agar melakukannya, maka hendaklah kamu lakukannya sekadar kemampuan kamu. Kerana sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu disebabkan banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya dalam kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah, yakni bab mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis nombor 6777. Seterusnya daripada Muslim di dalam Fadail, yakni bab taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan banyak bertanya tentang apa yang tidak mustahak dan tanpa darurat, yakni keperluan. Hadis nombor 1337. Kepentingan hadis. Laqad zakara al-ulama an hadzal hadis zu ahamiyah bil lughah wa fawaid jala taj'alahu jadiran bil hadth wal bahs. Alim ulama telah menyatakan bahawa hadis ini mempunyai kepentingan yang amat besar dan mengandungi faedah-faedah yang tidak terkira banyaknya, lalu menjadikan ia sebuah hadis yang amat unggul untuk dihafali dan dibahaskan. Qala an-Nawawi fi syarah Muslim 'inda al-kalam anhu, hadha min qawaid al-Islam al-muhimmah wa min jawami' al-kalam allati a'taituha sallallahu alaihi wasallam wa yadkhulu fihi ma la yahdha min al-ahkam. Al-Imam An-Nawawi telah berkata dalam syarah Muslim, hadis ini merupakan salah satu kaedah daripada kaedah-kaedah agama Islam yang penting dan daripada Jawami'ul Kalim yang telah dikurniakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalam hadis ini hukum hakam yang tidak terbilang banyaknya. وقال ابن حجر الحيتمي في شرح للأربعين وهو حديث عظيم من قواعد الدين وأركان الإسلام فينبغي حفظه والاعتناء به. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata dalam syarahnya ke atas Al-Arba'in, ianya merupakan satu hadis yang besar mengandungi kaedah-kaedah agama dan rukun-rukun Islam. Maka memanglah ia patut dihafali dan bersungguh-sungguh terhadap penghafalan dan pembahasannya demi mencari hukum hakam dan petunjuk darinya. ومثل هذا قال غيرهما من الشرح الذين تناولوا هذا الحديث بالشرح والبيان. Kata-kata seumpama ini adalah juga seperti pendapat-pendapat ramai daripada kalangan pensyarah-pensyarah, yakni mensyarahkan hadis-hadis yang mengambil hadis ini untuk disyarahkan dan diperjelaskan makna dan maksudnya. Kepentingan hadis ini nyata dan kukuh. Justru terdapat banyak iltizam, yakni pegangan dan amalan yang kuat terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak sunyi daripada mengandungi sama ada perintah suruhan ataupun perintah larangan. Hadis ini juga memperingatkan tentang batasan-batasan yang menjadi garis panduan untuk berhenti pada batasan-batasan tersebut ketika perlu, sebagaimana yang dijelaskan oleh kitab Allah dan diperincikan oleh sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tanpa melampaui batasan tersebut ataupun mencuaikannya tanpa meninggalkannya ataupun mengurangkannya. Dan kepentingan-kepentingan ini akan jelas tampak sebagaimana yang akan datang pada perbahasan tentang hadis ini. Perbahasan yang akan menyingkap makna hadis dan kenapa ia dituturkan dan kepada siapa ianya ditujukan dan menjelaskan kebenaran apa yang telah dipertuturkan oleh alim ulama yang agung daripada kalangan pemuka-pemuka agama Islam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aifah Zahidah binti Rizaluddin, nombor matrik 059405 dan saya berasal dari Paribunta, Perak.
InsyaAllah sekarang saya akan menerangkan tentang sabab urut hadis yang ke-9. Urut hadzal hadis wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu ma rawahu Muslim fi sahihaihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahajju faqala rajul akullu am ya Rasulullah fasakata hatta qalaha thalathan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فآتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah berkhutbah dan berkata, wahai sekalian manusia, Allah telah memfardukan ke atas kalian haji, maka kerjakanlah ia. Maka telah berkata seorang lelaki kepada Rasulullah, adakah setiap tahun wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mendiamkan diri sehingga soalan yang sama telah diajukan oleh lelaki tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah berkata, sekiranya aku berkata iya, maka ia telah dijatuhkan hukum wajib ke atas kamu untuk kerjakan, sedangkan kamu tidak mampu. Kemudian Nabi berkata, biarkan aku apa yang kamu tinggalkan dan sesungguhnya telah binasa orang sebelum kamu kerana banyaknya soalan dan ikhtilaf mereka dengan Nabi masing-masing. Maka jika diberi suruhan ke atas kamu dengan sesuatu perkara, maka jalankanlah ia semampu kamu, dan sekiranya diberi arahan untuk menghindari daripada sesuatu, jauhilah ia. Okey, sekarang InsyaAllah saya akan menerangkan tentang fiqhul hadis wa ma yarshidu ilaih. Yang pertama, manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang dilarang ke atas kamu, maka jauhilah ia. Huma asas fi isti'mal sighatan nahi ladal ulama wa huma at-tahrim wal karaha. Di sisi ulama terdapat dua asas dalam penggunaan sirah larangan, iaitu yang pertama at-tahrim dan yang kedua al-karaha. Okey, yang pertama nahyu tahrim. Nahyu tahrim iaitu ta'rif yang telah musannif telah tulis di dalam kitab, iaitu yuharrimu 'ala al-mukallaf fi'lu ma naha anhu wa in fi'luhu 'uqiba 'alayhi al-'uqubah al-mutartabatu syar'an. Telah diharamkan ke atas mukallaf perbuatan yang dilarang ke atasnya, dan sekiranya dia melakukannya akan dikenakan akibat mengikut hukum syarak. Contoh bagi larangan haram adalah seperti yang kita maklum, berzina, minum arak dan sebagainya. Dan yang kedua adalah nahyul kiraha. Nahyul kiraha, ta'rif yang tertulis dalam kitab adalah la yuharrimu 'alal mukallaf fi'lu ma naha anhu wa in fi'luhu la yu'aqibu 'alayhi. Yani tidak diharamkan ke atas mukallaf untuk melakukan perbuatan yang telah dilarang ke atasnya, dan sekiranya dia lakukan perkara tersebut tidak diberi akibat ke atasnya, yakni tidak dapat dosa lah. Maksudnya kalau perkara yang makruh, perkara tu tidak haram ke atas kita, dan kalau kita buat pun kita tak dapat dosa. Kalau macam haram tadi kita buat, kita dapat dosa. Okey, contoh perkara yang makruh adalah makan bawang untuk sesiapa yang ingin melakukan solat jemaah. Intipati hadis yang kedua adalah ad-darurat tabihul mahdhurat, iaitu perkara-perkara darurat yang mengharuskan kepada perkara yang terhalang, yakni perkara keadaan darurat yang telah mengharuskan kita untuk melakukan perkara-perkara yang terhalang, iaitu perkara yang haram. Di sini dia berkata al-mukallaf qad yaqa'u fi dhuruf tartaruhu ila fi'lil muharram wa talji'uhu ila ityanil mahdhur wa in huwa imtana'a an dhalika alaqa bi nafsihi ila at-tahlukah. Yang ini nak kata kat sini adalah golongan mukallaf sekiranya dia berada fi yaqa'u fi dhuruf tartaruhu, dia berada dalam keadaan yang mendorongnya kepada perkara ilal muharram, kepada perkara yang haram, wa in huwa imtana'a an dhalika alaqa bi nafsihi ila at-tahlukah, dan sekiranya dia tidak melakukan perkara tersebut, dia boleh menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam kebinasaan. Wa yarfa'u anhumul mu'akhidah wal ithmi, dan diangkat ke atasnya dosa, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman yadhurra ghayra baghin wa la 'adin fala ithma 'alayhi innallaha ghafurur rahim. Maksud dia tetapi barang siapa yang
terpaksa memakannya bukan kerana menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tiada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nak katanya Islam ini mudah dan Allah ini Maha Pengampun, sehingga kan Allah mengizinkan kita, walaupun kita maklum perkara yang haram tu memang tak boleh buat, tapi Allah bagi keizinan kepada kita untuk melakukan perkara yang haram yang secara jelasnya haram kita lakukan, kecuali dalam keadaan yang darurat. Contohnya adalah jawaz kashful arah litadawi amam at-tabib. Yakni harus buka aurat kita untuk tujuan perubatan di depan doktor. Kalau kita tengok bawah sikit daripada contoh tu adalah makna ad-darurah. Bima yaj'alul insan fi khatri yuhaddiduhu bil maut. Makna darurah yang nak katakan di sini adalah bima yaj'alul insan fi khatri yuhaddiduhu bil maut. Menjadikan seorang manusia itu berada di dalam keadaan berbahaya dan mengancam kepada maut. Maksudnya kat sini sekiranya dia tak buat perkara yang haram tu dan dia berada dalam keadaan darurat, ia boleh membawa kepada maut. Ataupun, dan yang kedua adalah bi'itlaf amrun min a'dha'ihi aw ziyadah marad, dengan merosakkan anggota lain daripada anggota-anggotanya ataupun sakitnya bertambah. Dan kaedah yang telah digunakan oleh ulama dalam konteks darurat, keadaan darurat mengharuskan perkara yang haram ini adalah An-darurah taqdiru biqadariha, dan diambil daripada firman Allah juga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ghaira baghin wala 'aid, surah Al-An'am ayat 145, iaitu ghaira qasidin mukhalafah wal ma'siyah wa ghair mu'taddin hudud ma yadfa'u anhu al-idtirar, bukan kerana menginginkannya dan tidak melampaui batas. Maksudnya kat sini keadaan darurat tu kita tak ingin benda tu terjadi, dan salah satu jalan penyelesaian untuk selesaikan masalah kita tu adalah perkara yang haram tu kan. So, dan tidak melampaui batas. Dan jangan pula kita ambil kesempatan dan kesempitan. Maksudnya kita dah buat benda yang haram tu, jangan pula kita melampaui batas. Okay, dan yang ketiga adalah iltizamul amr. Iltizamul amr adalah suruhan kewajipan. Iltizamul amr terdiri daripada dua suruhan, iaitu wajib dan sunat. Amrul ijab dan amrul an-nadb. Okey, yang pertama adalah amrul ijab. Ta'rif yang telah ditulis dalam kitab ni adalah yajibu 'alal mukallaf fi'lu ma talaba minhu bihadzal amr in tarakahu 'uqiba 'ala tarkihi. Itu wajib ke atas mukallaf untuk melakukan perkara yang telah disuruh, dan sekiranya dia meninggalkannya akan dikenakan akibat, iaitu akan mendapat dosa. Itu perkara yang wajib, dan seperti apa yang kita maklum, perkara yang wajib solat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Okey, dan yang kedua adalah amrun nadb, perkara-perkara sunat. Ta'rif yang telah ditulis di dalam kitab, la yajibu 'alal mukallaf fi'lu ma talaba minhu bihadzal amri wa in tarakahu la yu'aqibu 'ala tarkihi. Tidak diwajibkan ke atas mukallaf perkara yang disuruh ke atasnya dengan perbuatan ini, dan sekiranya dia meninggalkan tidak mendapat dosa. Contoh perkara sunat adalah solat sunat rawatib, selawat dan sebagainya. Okey, dan yang keempat adalah al-masyaqqah tajlibut taysir, iaitu kesukaran yang membawa kepada kemudahan. Seperti mana kita tahu bahawasanya syariat Allah adalah bertujuan untuk memberi kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Walidzalika jaa bitaysir 'alal 'ibad wa rafa'al haraj. Dan disebabkan itu didatangkan kepada kita kemudahan di dalam ibadah dan diangkat dosa. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang bermaksud Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesukaran bagimu. Yang ketiga adalah waqala sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal din yussiru wa la tu'assiru. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah, mudahkanlah dan jangan mempersulit. Contoh dalam konteks kesukaran membawa ke dalam kemudahan ini adalah yang pertama,
أباح الفطر في رمضان للمسافر والمريض, iaitu diharuskan berpuasa pada bulan Ramadan untuk orang yang musafir dan orang yang sakit. Ikut ma'ruf kita, puasa tu adalah perkara yang wajib, tapi Islam ini mudah dan Allah mengizinkan kepada orang yang musafir dan orang yang sakit ini diberi kemudahan untuk tidak berpuasa, untuk diharuskan berpuasa. Maksudnya boleh berpuasa tapi tidak diwajibkan. Poin yang kedua adalah diharuskan qasar solat untuk orang yang musafir. Okey, dan masyaqqah tajlibut taysir ni dinamakan sebagai rukhsah. Okey, dan hikmah-hikmah daripada rukhsah ni adalah yang pertama yashalul ada, dan yang kedua yandafi'ul haraj, dan yang ketiga adalah yabqal mukallaf fi si'ati min amrihi. Yang pertama itu adalah memudahkan untuk menunaikan kewajipan, dan yang kedua adalah adalah tidak disertakan dosa. Ketiga adalah memberi kemudahan mengikut kemampuan untuk mendirikan kewajipan. Okay, kita rujuk muka surat 59. Musannif tulis kat situ, walidha najidul fuqaha qad bayyinu lana anwa'al masyaqqah. Para fuqaha telah menerangkan kepada kita jenis-jenis masyaqqah, jenis-jenis kesukaran. Yang pertama adalah naw'un minal masyaqqah mulazim li takalif syar'iyyah. Jenis-jenis masyaqqah, jenis-jenis kesukaran yang lazim bagi takalif syar'iyyah, bagi tanggungjawab yang syar'i. Kesukaran yang terletak kepada perkara-perkara yang menjadi tabiat daripada kita. Contohnya, هذا النوع من المشقة لا أثر له في إسقاط الواجبات أو تخفيفها. Jenis masyaqqah ni tidak memberi kesan kepada kita, yakni tak boleh tinggal dan tak boleh meringankan benda tu, dan tak boleh meringankan sesuatu ibadah tu. Contohnya macam solat subuh kan. Contoh macam solat subuh, kita bangun lambat tapi kita tahu solat subuh tu wajib. Kita tahu solat subuh tu wajib buat. Jadi wajib kepada kita lepas kita bangun tu, walaupun lambat kita kena solat subuh. Kita tak boleh, walaupun Islam yang mudah, kita tak boleh ambil mudah. Perkara yang wajiblah kita buat. Kita tak boleh nak kata kita bangun lambat benda tu jadi harus, tak boleh. Okey, dan nauk yang kedua adalah nau'un min masyaqqah laysa min tabi'atit taklif. Masyaqqah ni bukan daripada tabiat tanggungjawab syar'i yang lain. Masyaqqah jenis ni adalah bukan kebiasaannya terjadi dalam kehidupan seharian kita. Okey, dan masyaqqah jenis ni boleh diringankan ataupun boleh ditinggalkan sekiranya ada masalah tertentu yang menghalang daripada kita melakukan kewajipan itu. Dan jenis masyaqqah ni ada dua martabat. Martabat yang pertama adalah tuqa'ul mukallaf fi 'usrin wa dhayqin khafifaini, yang meletakkan mukallaf ni dalam kesempitan dan kesusahan, dan dua-dua kesusahan dan kesempitan itu ringan. Contohnya, dalam musafir kita boleh solat jamak, ataupun dalam bulan Ramadan kita diberi keringanan untuk diharuskan berpuasa sekiranya kita bermusafir. Okay, dan martabat yang kedua adalah masyaqqah zaidah tuhaddidul mukallaf yakhtiru fi nafsihi aw malihi aw 'ardihi. Masyaqqah kesukaran yang bertambah yang mengancam mukallaf dalam bahaya kepada dirinya ataupun hartanya ataupun keinginannya. Contohnya, kaman qadara 'alal hajj mathalan. Contohnya dia ada seorang tu dia nak menunaikan haji. Alima anna fi at-tariq qata'in turuqin. Dan dia mengetahui dalam perjalanan dia nak pergi haji tu ada penyamun. Aw khafa min insan yatarqabu ghiyabihi liyasriqu malahu aw ya'tadi 'ala ahlihi. Ataupun ditakut kepada manusia yang mengharapkan ketiadaannya untuk dicuri hartanya ataupun menyakiti ahli keluarganya. Jadi masyaqqah ni diberi keringanan itu masyaqqah zaidah. Dia punya kesukaran tu bertambah. Okey, yang pertama ada penyamun, dan yang kedua ditakut penyamun tu ambil harta dia ataupun sakiti ahli keluarga dia. Jadi dekat sini dia punya kesukaran bertambah yang diberi keringanan untuk ditinggalkan
perkara wajib, yakni haji itu, untuk dia tidak melakukan haji. Jadi martabat yang kedua ini, kita boleh tinggalkan sesuatu kewajipan sekiranya terdapat kesukaran yang bertambah. Jadi sekian sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya, yang kelima. Al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Yang diringankan tidak gugur oleh yang dipayahkan. Ini adalah merupakan kaedah fiqh juga. Ianya telah dikeluarkan oleh para fuqaha daripada hadis ini. As-Suyuti berkata dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair, telah berkata As-Subuki, ianya adalah daripada kaedah-kaedah yang masyhur yang telah dikeluarkan, yakni diistinbatkan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkeupayaan untuk mengubah satu juzuk daripada kemungkaran atau mengurangkannya, maka wajib atasnya melakukan perbuatan tersebut dan lain-lain pelaksanaan dalam cabang-cabangnya yang banyak. Kaedah ini dan pelaksanaannya disandarkan kepada dalil hadis sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, katanya, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kamu melakukan sesuatu perkara, maka lakukanlah mengikut kemampuan kamu. Makna hadis ini ialah bahawa kadang-kadang si mukallaf berada di dalam suatu keadaan di mana beliau uzur untuk melakukan perbuatan yang telah diperintahkan secara keseluruhannya atau sukar baginya untuk melakukan perintah tersebut. Dalam waktu yang sama adalah mudah bagi beliau untuk melaksanakan sebahagian daripada perintah tersebut. Maka wajib atasnya dalam keadaan sedemikian ini melakukan satu juzuk daripada perintah ini yang mudah baginya melakukannya. Adanya halangan atau adanya kesulitan dalam melaksanakan sebahagian kewajipan tidak menjadi sebab pengguguran tuntutan itu secara keseluruhannya atau ketidakwujudan taklif. Daripada contoh-contoh pelaksanaan kaedah ini ialah jika seseorang yang berhadas hanya menjumpai air yang tidak mencukupi untuk mengangkat hadasnya, wajib atasnya menggunakan air itu pada sebahagian anggotanya dan bertayamum pada bahagian yang lain. Dan tidak sah tayamumnya sekiranya beliau bertayamum sebelum menggunakan air yang ada padanya. Barang siapa mempunyai kain yang sekadar cukup untuk menutupi sebahagian auratnya, wajib atasnya menutup aurat yang mungkin baginya untuk menutupinya. Barang siapa yang sembuh daripada sakitnya pada sebahagian hari, maka wajib atasnya berpuasa pada sebahagian yang lain. Begitu juga wanita yang haid, sekiranya terputus haidnya atau berhenti keluar darah haidnya pada sebahagian hari, wajib atasnya berpuasa pada sebahagian yang lain bersama kewajipan atasnya untuk mengqada puasanya itu. Barang siapa hanya mampu untuk memberi sebahagian nafkah kepada kerabatnya, maka wajib atasnya melakukan sedemikian itu. Barang siapa yang berkeupayaan untuk mengubah satu juzuk daripada kemungkaran atau mengurangkannya, maka wajib atasnya melakukan perbuatan tersebut dan lain-lain pelaksanaan dalam cabang-cabangnya yang banyak. Kaedah ini dan pelaksanaannya disandarkan kepada dalil hadis sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Imam bin Husain radhiyallahu anha, katanya, "Kanat bi bawasir فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب." Aku mengalami wasir, maka aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah solatku. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Solatlah dalam keadaan kamu berdiri. Jika tidak mampu untuk solat, maka solatlah dalam keadaan duduk, dan jika tidak mampu duduk, maka solatlah di atas lambungmu." Kesempurnaan, kepatuhan dan kebagusan ikutan setiap pada yang datang dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang terdiri daripada larangan sama ada larangan haram, yakni disebabkan keharamannya, atau larangan makruh, yakni larangan disebabkan kemakruhannya, dan yang terdiri daripada perintah sama ada perintah yang berbentuk wajib atau perintah yang berbentuk mandub. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, dengan pengecualiannya, kaedah-kaedahnya dan ketepatannya, maka kesemua perintah dan larangan ini adalah dilaksanakan mengikut kemampuan si mukallaf dan di bawah tanggungan kekuatannya. Justru ianya adalah satu taklif, yakni penanggungjawaban yang telah sabit atau kukuh pada syarak, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberatkan hamba-hambanya dengan taklif-taklif melainkan sekadar kemampuan mereka, yakni mengikut kemampuan para hamba itu. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 286.
Dengan demikian, kesempurnaan kepatuhan daripada seorang Muslim tidak akan terhasil, melainkan dengan menjauhkan seluruh larangan dan melakukan setiap apa yang diperintah dalam kerangka yang telah diperjelaskan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Maksudnya, dan barang apa yang dibawa oleh Rasul itu, maka ambillah ia dan barang apa yang dicegah olehnya, maka berhentilah daripada melakukannya. Surah Al-Hajr, ayat yang ke-7. Dan barang siapa yang meninggalkan beberapa perintah dan melakukan beberapa larangan, maka beliau belum lagi mematuhi perkara-perkara yang membawa kepada pelaksanaan perintah dan perkara-perkara yang menjauhi larangan dengan cara yang sempurna. Lantaran itu, boleh dibenarkan kata-kata terhadapnya bahawa beliau seorang yang ingkar, yakni bermaksiat, atau seorang yang enggan dan menentang. Seorang Muslim adalah didakwa untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW selagi mana petunjuk-petunjuk baginda SAW itu tidak sabit bahawa ianya adalah daripada khususiyah Rasulullah SAW, yakni ciri-ciri yang dikhususkan hanya untuk Rasulullah SAW seperti berkahwin lebih daripada 4. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Surah Al-Azim. Maksudnya, demi sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingati Allah SWT dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah SAW tidak meninggalkan apa yang diperintah dan tidak menghampiri apa yang dilarang, melainkan sekiranya ianya itu menerangkan tasyri', yakni pensyariatan, dan menjelaskan jenis-jenis taklif. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan adalah dapat dipahami akan sabda Rasulullah SAW, Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, maka lakukannya sekadar kemampuan kamu. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u. Dan bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengan pengajaran-pengajarannya, serta taatlah akan perintah-perintahnya. Surah Al-Taghabun ayat 16. Apa yang diriwayatkan semakna dengan ini ialah sabda Rasulullah SAW tersebut, Innakum lam tutiqu wa lan taf'alu kullama umirtum bihi walakin saddadu wa abshiru. Maksudnya, sesungguhnya kamu tidak berkemampuan untuk melakukan kesemua apa yang telah aku perintahkan, akan tetapi tetaplah bersederhana dalam amalan, yakni tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batasan, dan beristiqamah dengan amalan-amalan kamu. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Seterusnya, yang keenam, at-tashdid fi ijtinab al-munhayat wa isti'sal jazurul fasad. Penekanan ke atas sikap menjauhkan segala larangan dan mencabut akar umbi kerosakan, iaitu kefasadan. Syariat Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya bertugas untuk memisahkan manusia daripada segala keburukan demi kemaslahatan hidup mereka di dunia dan kejayaan di alam akhirat. Tanpa manusia itu sendiri terjatuh ke dalam kejahatan dan keburukan dan tersemai benih-benih kerosakan dan kefasadan. Oleh sebab itu, kita dapati bahawa kemungkinan syariat lebih bersikap memberati perkara-perkara larangan dan lebih terperinci dan berhati-hati mengenainya daripada perkara-perkara perintah. Namun, tidaklah dimaksudkan dengan sedemikian itu bahawa syariat mengambil ringan dan bersikap sambil lewa terhadap perintah-perintah. Apa yang dimaksudkan ialah bahawa syariat agama Islam secara umum amat menekankan dan serius terhadap menjauhi larangan dan perkara-perkara haram dengan cara yang lebih khusus. Justru, syariat yang maha bijaksana, yakni Al-Hakim, tidak dinaskan, melainkan disebabkan wujud pada perkara-perkara yang menjadi larangan itu kerosakan yang nyata dan kemudaratan. Oleh sebab itu, seseorang itu tidaklah diberi keuzuran untuk melakukan sesuatu yang haram, melainkan sekiranya beliau dalam keadaan darurat yang memaksanya atau terdapat hajat yang tidak memberinya banyak pilihan sebagaimana yang telah kita ketahui sebelum ini. Di sini jelas akan kesilapan ramai orang-orang Islam dalam penentuan jalan hidup mereka, lebih-lebih lagi di dalam zaman ini yang telah tersebar di dalamnya segala macam rupa pertentangan di dalam kehidupan manusia, iaitu ketika kita lihat mereka amat gairah melakukan ketaatan dan yang wajib
dan berkemungkinan pula mereka begitu keras dan berlebihan yang dalam melakukan yang mandub dan mustahab. Tetapi di dalam masa yang sama kita dapati mereka ini meringan-ringankan perkara-perkara yang dilarang. Berkemungkinan pula mereka banyak melakukan perkara-perkara yang haram. Justru itu, kita dapati orang yang berpuasa berurusan dengan riba dan wanita-wanita yang keluar mengerjakan haji keluar dengan bertabaruj, yakni bersolek dan mendedahkan aurat dengan beralasan untuk menyesuaikan diri dengan zaman dan kenderaan. Mereka menyangka bahawa ibadah-ibadah mereka itu akan menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala pada hari di mana semua manusia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memadailah serta mencukupi bagi mereka hanya dengan memasuki perjalanan orang-orang Islam dan kelompok orang-orang yang bertakwa secara luaran sahaja. Ini amat bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana dan yang telah kukuh di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang telah difahami oleh para sahabat yang mulia dan para tabi'in bahawa asal ibadah itu adalah menjauhkan segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jalan kejayaan dan keselamatan adalah bermujahadah ke atas hawa nafsu untuk meninggalkan segala larangan. Dan ganjaran untuk itu adalah lebih banyak dan mengatasi ganjaran melakukan perbuatan-perbuatan wajib. Rasulullah SAW telah bersabda, At-takil maharima takun a'badan nas. Takutilah, yakni jauhilah perkara-perkara haram dan jadilah sebaik-baik hamba. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, barang siapa suka untuk mendahului seorang yang ahli ibadat yang kuat ibadatnya, maka hendaklah menahan dirinya daripada melakukan dosa-dosa. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah ditanya tentang satu kaum yang amat suka melakukan maksiat tetapi mereka tidak melakukannya. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, mereka adalah satu kaum yang diuji oleh Allah SWT akan hati-hati mereka agar bertakwa untuk mereka keampunan dan ganjaran yang besar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yakni beliau adalah imam ahli ibadah, berkata, menjauhkan seperenan dirham daripada perak daripada sumber haram adalah lebih afdal daripada 100,000 dirham yang dibelanja di jalan Allah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yakni penghulu tabi'in, telah berkata, tidaklah ada sesuatu ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah lebih afdal daripada meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, bukanlah takwa itu beribadat di waktu malam dan berpuasa di siang hari dan mencampur adukan antara sedemikian itu. Bahkan takwa itu adalah menunaikan apa yang difardukan oleh Allah dan meninggalkan apa yang telah diharamkannya. Maka sekiranya dilakukan itu dan yang sedemikian itu, yakni ibadah malam dan berpuasa di siang hari, maka ia adalah tambahan kebaikan kepada kebaikan. Begitulah sebagaimana yang telah ditetapkan pada kita bahawa meninggalkan maksiat adalah lebih utama daripada melakukan ketaatan dan tidaklah dimaksudkan sedemikian itu sebagaimana yang kita katakan bahawa seorang Muslim itu harus bersikap sambil lewa dan mengambil mudah terhadap perkara-perkara wajib. Sebagaimana yang menakjubkan kita, justru perbuatan sebahagian orang yang berpenyakit hati dan lemah jiwanya yang meringan-ringankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka tidak melakukan sesuatu apapun daripada perkara-perkara yang wajib. Dalam masa yang sama, mereka mendakwa bahawa mereka adalah lebih baik daripada orang-orang yang berpuasa dan solat. Begitu juga dengan dakwaan mereka bahawa muamalah mereka dengan manusia adalah baik, justru itu mereka berkata agama itu kebaikan dalam muamalah dan mereka mendakwa mereka tidak melakukan kemungkaran dan kekejian. Tetapi mereka tidak sedar bahawa meninggalkan perkara-perkara wajib seperti salat dan puasa adalah sebesar-besar kemungkaran dan kekejian. Pandangan dan prinsip mereka itu dan orang-orang yang sebelum mereka merupakan satu penyelewangan daripada jalan hidayah dan satu keburukan kefahaman atau salah faham mengenai agama Islam dan perjalanan orang-orang Islam sebagaimana yang telah jelas pada anda melalui penjelasan yang telah lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kamil Hayati binti Siddiq, nombor metrik 061854. Saya berasal daripada Terengganu. Saya sambung yang ketujuh iaitu menolak kefasadan didahulukan daripada mencari maslahah. Ini adalah merupakan kaedah fiqh yang umum yang mana telah dirumuskan oleh alim ulama dan telah dikeluarkan daripada nas-nas yang ada pada mereka. Lahir daripada penekanan syariat ke atas perkara-perkara larangan. Maknanya apabila dalam suatu perkara terkandung aspek maslahah dan kerosakan,
di mana jika aspek maslahah dipelihara, maka akan terhasil kerosakan, dan sebaliknya jika aspek menolak kerosakan dipelihara, maka aspek maslahah akan terhapus. Dalam keadaan ini, wajib dalam menentukan keputusan ini diutamakan pemeliharaan aspek menolak kerosakan dalam pembuatan dan cegahan, kerana benda-benda yang merosakkan lebih cepat tersebar dan kesannya lebih parah. Dalam pelaksanaan kaedah ini pada cabang-cabangnya ialah: yang pertama, dihalang penjualan anggur kepada sesiapa yang mengetahui bahawa anggur itu akan diperah dan diproses untuk dijadikan arak, walaupun beliau ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi daripada yang lain. Yang kedua ialah larangan menjalankan perniagaan arak atau pemprosesan arak walaupun di dalam perniagaan sedemikian mendatangkan keuntungan yang lumayan atau mewujudkan masalah, iaitu kebaikan daripada segi ekonomi. Yang seumpama dengan sedemikian itu adalah sebarang urusan atau pekerjaan yang terlibat dengan unsur-unsur haram daripada segi syarak. Ketiga ialah larangan wanita bekerja walaupun terdapat manfaat bagi wanita itu sekiranya dalam waktu atau di tempat kerja itu terdapat pergaulan bebas antara lelaki dan wanita, ataupun keadaan bersunyi-sunyian di antara lelaki dan wanita. Larangan ini untuk menolak sebarang natijah buruk yang ada pada kebiasaannya terhasil daripada keadaan sedemikian itu. Natijah ini termasuklah wujud, iaitu kejahatan dan tergelincir di dalam perbuatan-perbuatan hina dan sumbang. Bahkan kaum lelaki pun dilarang daripada bekerja di tempat yang seumpama ini. Dalil untuk kaedah ini mungkin boleh disandarkan pada satu hukum yang telah sabit mengenai larangan atau cegahan terhadap seorang wanita daripada bermusafir berseorangan tanpa ditemani atau disertai oleh suaminya atau salah seorang mahramnya daripada kalangan lelaki. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, manakala lafaz hadis ini adalah daripada Muslim, daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah bersabda, halal bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat untuk bermusafir dalam satu perjalanan panjang satu hari, melainkan bersamanya mahram daripada kalangan lelaki. Itu dia mestilah bersama seorang lelaki yang haram menikahinya untuk selama-lamanya. Seterusnya, agak jarang disebut di sini, iaitu bahawa iktibar kewujudan maslahah atau penghasilan kerosakan adalah yang dibina di atas dalil zonni, iaitu dugaan atau pendapat yang ghalib, bukannya atas yang pasti. Maka dipelihara akan kerosakan pada kebiasaannya yang ianya hanya tersebar luas, akan yang tidak diambil perhatian akan kekurangan atau kejarangan berlaku. Maksudnya jika pada kebiasaannya sesuatu itu akan mendatangkan kebiasaan dan dalil zonni dibina di atasnya, maka sebarang pertimbangan bahawa ianya rosak itu jarang berlaku dan tidak diberi sama sekali. Justru itu, setiap kali atau selama mana sesuatu perbuatan itu pada dugaan zonni yang ghalib bahawa kerosakan itu akan wujud daripada perbuatan tersebut, maka ianya dilarang walaupun kita tidak memiliki dalil qat'i atau sedemikian itu. Begitu juga hukumnya sekiranya berlaku kerosakan adalah satu kebiasaan atau adat, dan walaupun kejadian ini berulang berapa kali tanpa menghasilkan tanda kerosakan, ia tetap dilarang. Tidak ada iktibar pada kerosakan yang terhasil daripada bilangan atau jumlah yang kurang daripada kemaslahatan. Terdapat perlakuan atau tindakan-tindakan yang terhasil daripada sesuatu kerosakan, akan tetapi ia mewujudkan masalah yang nyata dan jelas yang mengatasi kerosakan dengan banyaknya. Oleh yang demikian, adalah diharuskan perlakuan-perlakuan, iaitu tasarruf sedemikian itu, ataupun ianya diwajibkan memandangkan masalah lebih baik mengatasi
kerosakan. Kerosakan tidak akan dipertimbangkan, justru ianya lebih diadasi oleh kemaslahatan. Antara contoh yang sedemikian ialah diharuskan memotong anggota yang sakit. Justru dalam pemotongan anggota itu menjamin kesinambungan atau kelangsungan hidup si mukallaf. Dan begitu juga pembohongan yang dilakukan dengan maksud islah, iaitu pembaikan atau pendamaian di antara dua orang yang bertelagah. Pada hakikatnya, contoh-contoh ini dan contoh-contoh yang serupa dengannya kembali kepada kaedah di mana beramal dengan kerosakan dan lebih ringan daripada dua kerosakan demi perlindungan daripada kerosakan yang lebih teruk daripada kedua-dua kerosakan itu. Justru itu, kerosakan akibat wujudnya anggota yang sakit tanpa dipotong yang boleh menamatkan riwayat hidup si mukallaf adalah lebih buruk daripada kerosakan sekiranya memotong. Dan sekiranya kerosakan itu berterusan, akan timbulnya permusuhan dalam kalangan manusia dan ia akan lebih buruk daripada kerosakan pembohongan, yang di mana pembohongan itu tidak mendatangkan kemudaratan pada orang lain dan tidak mempersia-siakan atau merugikan hak orang lain. Kelapan ialah sebab-sebab kemusnahan umat. Sesungguhnya Rasulullah telah menjelaskan bahawa di antara sebab-sebab kemusnahan umat-umat terdahulu dan kehancuran perpaduan mereka ialah disebabkan leburnya kekuatan yang ada pada mereka dan sebab-sebab yang menjadikan mereka berhak menerima azab daripada Allah yang memusnahkan mereka sama sekali daripada akar umbi adalah terdiri daripada dua perkara. Banyaknya persoalan dan membebankan dirinya dengan perselisihan dalam perkara-perkara tertentu dan ketidakwujudan iltizam dengan syariat Allah. Maka penjelasannya adalah seperti berikut. Kegahan daripada menyoal dan kelonggaran yang diberikan untuknya. Sesungguhnya Rasulullah telah melarang sahabat-sahabatnya pada umumnya daripada memperbanyakkan soalan yang dihadapkan padanya. Takut-takut keadaan sedemikian itu akan menjadi sebab wujud bebanan terhadap taklif, iaitu penanggungjawaban. Larangan ini berfungsi untuk yang pertama, menutup pintu bagi orang yang suka memutarbalikkan lidahnya dengan soalan. Kedua, menghalang terwujudnya bebanan, iaitu takalluf. Yang ketiga, mengelak daripada menyibukkan diri dengan apa yang tidak memberi manfaat kepadanya atau yang tidak bersangkutan dengannya, dan soalan tentang sesuatu yang tidak mempunyai manfaat walaupun ianya tidak memudaratkan. Keempat ialah menghalang orang-orang muslimin daripada mengikuti jalan orang-orang yang sebelum mereka, iaitu umat-umat terdahulu yang suka berdebat dan bertikam lidah. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya adalah Al-Mughirah bin Syu'bah bahawasanya Rasulullah telah melarang daripada mendengar kepada apa yang diperkatakan orang dan daripada berkata-kata dan banyak bertanya serta melakukan sesuatu yang menyebabkan harta menjadi pupus. Sahabat-sahabat Rasulullah daripada kalangan Muhajirin dan Ansar telah faham akan maksud larangan ini. Justru mereka tidak bertanya tentang sesuatu, hatta tentang sesuatu yang jiwa mereka amat ingin bertanya mengenainya demi untuk mematuhi perintah baginda dan berhenti pada cegahannya itu. Mereka adalah orang-orang yang kuat iman di dalam hati-hati mereka. Lantaran itu, mereka menjadikan hawa mereka mengikuti apa yang dijedoi oleh Allah. Kemungkinan mereka tidak berhajat untuk bertanya kepada Rasulullah, dan mereka ini hidup bersama-sama Rasulullah yang menyampaikan kepada mereka wahyu yang telah diturunkan kepada baginda serta selepas penurunan wahyu. Apabila berlaku sesuatu, maka baginda bersegera menjelaskan dan menerangkan kepada mereka dengan penjelasan dan penerangan yang mana mereka memerlukannya dalam agama mereka, tanpa mereka bertanya lebih dahulu agar mereka tidak berterusan berada di dalam keraguan urusan mereka. Maka jika tiada keperluan atau hajat untuk bertanya tentang sesuatu, dan lebih-lebih lagi sebelum terjatuhnya atau sebelum adanya hajat kepadanya. Adapun sesungguhnya hajat atau keperluan adalah pada kefahaman tentang wahyu yang diturunkan dan pemahaman akan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah, kemudian mengikutinya dan beramal dengannya. Ibnu Abbas telah berkata di dalam tafsir ayat, iaitu dalam surah Al-Ma'idah,
Janganlah kamu bertanyakan kepada nabimu hal-hal jika diterangkan kepadamu nescaya menyusahkanmu. Maknanya tunggulah oleh kamu, maka apabila diwahyukan Al-Quran, maka kamu tidak akan bertanya tentang sesuatu melainkan kamu akan memperolehi penjelasannya. Adapun orang-orang Arab Badui dan mereka yang berkunjung ke Madinah tidak berpeluang hidup bersama-sama wahyu yang diturunkan oleh Rasulullah seperti orang-orang yang mendahului mereka. Justru Rasulullah memberi kelonggaran kepada mereka untuk bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam demi untuk menjinakkan hati-hati mereka dan mempermudahkan urusan mereka dan sebagai penyediaan bekalan untuk mereka dengan ilmu pengetahuan dan makrifah yang mereka perlukan di dalam urusan agama mereka, di mana mereka tidak berkemampuan untuk menghasilkannya pada waktu-waktu yang mereka kehendaki. Diriwayatkan oleh Muslim daripada An-Nawas bin Sam'an berkata, aku telah tinggal bersama-sama Rasulullah di Madinah selama setahun. Tiadalah sesuatu pun yang menghalang aku berhijrah melainkan kegairahanku untuk bertanya kepada Nabi. Sekiranya salah seorang daripada kami berhijrah, maka dia tidak boleh lagi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu beliau bermukim di Madinah seperti seorang penziarah dan tidak bermustatin di dalamnya, dan tidaklah ada sebab yang menghalangnya daripada berhijrah dan bermustatin melainkan kecintaannya untuk bertanya kepada Nabi, yang mana kecintaannya akan terhalang sekiranya beliau berhijrah. Kadang-kadang soalan-soalan yang diajukan oleh rombongan-rombongan yang datang menemui Rasulullah itu bertepatan dengan kegairahan dan kecenderungan yang ada pada individu sahabat Ansar dan Muhajirin. Lalu mereka bergembira dengan soalan-soalan yang ditanya itu, dan lebih lagi sekiranya jawapan yang diberikan oleh Rasulullah itu adalah berita gembira ataupun penjelasan tentang jalan yang menuju ke syurga. Diriwayatkan oleh Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu, maksudnya ialah kami telah dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah mengenai sesuatu, maka adalah menakjubkan dan menggembirakan kami sekiranya datang seorang lelaki daripada kalangan orang Badui yang bijak lalu bertanya kepada baginda sedangkan kami mendengar. Kesembilan, soalan dan hikmahnya. Sesungguhnya soalan itu terbahagi kepada beberapa jenis di mana hukumnya berlainan disebabkan perbezaan yang menimbulkan soalan itu dan kesan yang mungkin terhasil darinya. Pertama, soalan yang dituntut pada syarak. Pertama ialah fardu ain atas setiap orang Islam. Maknanya tidak harus bagi orang Islam untuk berdiam diri dan tidak bertanya tentang perkara itu. Soalan ini berkaitan dengan perkara-perkara yang bersangkutan dengan urusan-urusan agama dan hukum hakam syarak yang tidak diketahui, seperti hukum hakam taharah, solat apabila telah balik, hakam puasa apabila telah datang bulan Ramadan, sedangkan beliau orang yang sihat dan bermukim, iaitu tidak keluar bermusafir. Itu juga hukum hakam zakat sekiranya beliau memiliki harta dan tidak mencukupi haulnya, dan hukum hakam haji sekiranya beliau mempunyai kemampuan dari segi nafkah bagi perjalanan haji itu dan nafkah bagi ahli keluarga yang ditinggalkan. Fardu ke atasnya juga bertanya mengenai hukum hakam jualan, belian dan muamalah sekiranya beliau melibatkan diri dalam perniagaan. Juga hukum hakam perkahwinan dan barang apa yang berkaitan dengannya bagi sesiapa yang ingin mendirikan rumah tangga, dan hukum hakam jihad bagi askar yang berdiri di dalam barisan tentera. Dan hukum hakam seumpama itu sepatutnya ditanya oleh seseorang yang mukallaf bergantung kepada keadaannya di dalam pusingan kehidupan. Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Itu juga hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman daripada sabda Rasulullah, menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap orang muslim dan juga muslimah. Kedua ialah fardu kifayah.
Fardu kifayah inilah menuntut ilmu tidak wajib ke atas setiap orang Islam, bahkan mencukupi jika telah ada sebahagian orang yang bangun menunaikan kewajipan menuntut ilmu dan gugur kewajipan itu daripada sebahagian orang yang lain. Jika semua orang tidak melaksanakan kewajipan ini, maka kesemua mereka berdosa. Menuntut ilmu ini diibaratkan dengan bertanya bagi pendapat, bagi maksud memperluaskan kefahaman tentang agama, iaitu untuk memperluaskan makrifat, hukum hakam syarak dan untuk amalan, tapi dengan tujuan memelihara agama Allah. Dengan menuntut ilmu ini, mereka akan dapat mengajari orang-orang Islam yang lain apa yang mereka perlukan di dalam urusan agama mereka, dan mereka menjauhkan kaum muslimin daripada sebab-sebab kesesatan dan kegelinciran, dan agar mereka berjalan di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taubah, maksudnya ialah, dan tidaklah betul dan elok orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Oleh itu hendaklah keluar sebahagian saja daripada puak-puak di antara mereka, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut, dan supaya mereka dapat mengajari kaumnya yang keluar berjuang apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga daripada melakukan larangan Allah. Tidak sepatutnya kesemua orang Islam keluar berjihad, bahkan hendaklah segolongan mereka cenderung untuk menuntut ilmu dan bertanya tentangnya dan memahami agama Allah, agar mereka menjadi tenaga pengajar untuk umat dan menunjuki mereka adalah agama yang betul apabila mereka pulang daripada berjihad. Atas maksud itu, Rasulullah telah bersabda, hendaklah orang yang hadir dari kalangan kamu mengajari tidak hadir. Yang ketiga ialah manduk. Maksud manduk ialah mustahab, iaitu sunat bagi orang Islam bertanya tentangnya. Yang sedemikian itu adalah berkaitan dengan soalan mengenai amalan kebajikan, amalan takarrub sebagai tambahan daripada yang fardu. Kepastian tentang kesahihan bagi si mukallaf untuk melaksanakan apa yang wajib, iaitu apakah syarat-syarat yang sah bagi si mukallaf untuk melaksanakan perintah-perintah wajib, apakah larangan-larangan yang beliau mesti jauhi. Yang kedua ialah soalan yang dilarang. Yang pertama iaitu haram. Berdosa jika si mukallaf ini bertanya mengenainya. Antaranya ialah yang pertama, soalan tentang apa yang telah disembunyikan oleh Allah dan hamba-hambanya dan tidak ditunjukkan kepada mereka. Dan dia memfirmankan bahawa ilmu mengenainya adalah khusus bagi hak-hak seumpamanya. Soalan tentang bila berlakunya kiamat, soalan tentang hakikat roh dan sifat-sifatnya, soalan tentang qada dan qadar dan hak yang seumpama dengannya. Yang kedua ialah soalan dengan maksud mempermainkan orang yang ditanya, membingungkannya dan meleceh-lecehkannya. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas, katanya, satu kaum telah bertanya kepada Rasulullah dengan nada memperleceh-lecehkan baginda, "Siapakah bapaku?" Bertanya pula seorang lelaki yang kehilangan untanya, "Di manakah untaku?" Maka Allah menurunkan ayat ini iaitu surah Al-Maidah yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanyakan kepada nabimu hal-hal yang diterangkan kepadamu, nescaya menyusahkanmu." Ketiga, soalan tentang mukjizat dan meminta kejadian luar biasa dengan nada keingkaran dan dengan maksud mempermain-mainkan, mencemaskan, bingungkan orang yang ditanya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin dan ahli kitab. Soalan tentang perkara-perkara yang mengelirukan telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud daripada Muawiyah bahawa Nabi telah menegah daripada perkara-perkara yang mengelirukan, telah melarang bertanya daripada tentangnya kerana ia tidak mempunyai manfaat di dalam agama. Dikatakan juga ianya soalan mengenai sesuatu yang tidak diperlukan, iaitu soalan bentuk bagaimana dan bagaimana, sehingga tiada penghujung bagi soalan itu. Begitu juga soalan mengenai masalah-masalah yang rumit dan kabur yang sukar dijawab. Dan adapun ianya diajukan semata-mata untuk menimbulkan kerumitan, lantaran itu amat dilarang oleh syarak. Ia adalah tanda buruk agama orang yang bertanya dan rosaknya akhlak mereka.
Soalan mengenai masalah-masalah ini yang menyebabkan berlakunya kesibukan untuk mencari jawapan bagi soalan-soalan ini dan banyaknya penyelidikan yang perlu dijalankan, takrir dan penyampaian kepada orang ramai. Telah diriwayatkan oleh At-Tabarani daripada At-Tauban daripada Nabi SAW telah bersabda, maksudnya akan terdapat di dalam umatku kaum-kaum di mana para fuqaha mereka saling bertanya mengenai masalah-masalah yang sulit. Mereka itu adalah umatku yang jahat. Nukil daripada Hasan Al-Basri rahimahullah, seburuk-buruk hamba Allah adalah mereka yang mencari-cari jawapan bagi masalah-masalah yang rumit, dan mereka pula menyebarkan kedua makruh di mana afdal bagi si mukallaf tidak bertanya mengenainya dan tidak berdosa jika mereka bertanya. Antara soalan tersebut ialah yang pertama, soalan mengenai sesuatu yang tidak diperlukan, dan jawapan bagi soalan ini pula tidak mempunyai faedah keilmuan, dan kemungkinan jawapan bagi soalan itu pula akan menyusahkan orang yang bertanya. Diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Musa Asy'ari, katanya, maksudnya Nabi SAW telah ditanya mengenai perkara yang tidak disukai oleh baginda. Apabila soalan seumpama itu bertambah banyak, baginda SAW menjadi marah. Kemudian baginda bersabda kepada orang ramai, tanyalah padamu tentang apa yang kamu kehendaki. Seorang lelaki bertanya, siapakah bapaku ya Rasulullah? Baginda SAW pun menjawab, bapa kamu adalah Huzaifah. Maka bangun pula seorang lelaki yang lain lalu bertanya, apakah bapaku ya Rasulullah? Jawab baginda SAW, bapa kamu adalah Salim, hamba kepada Syaibah. Tak kala Umar melihat keadaan muka Rasulullah yang kemerahan justru marah, beliau berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah. Kedua, iaitu soalan di mana syariat yang mengenainya, iaitu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan halal dan haram. Tidak dijelaskan oleh syarak sama ada ianya sesuatu yang dituntut pelaksanaannya atau sesuatu yang dilarang. Berkemungkinan soalan tentang itu akan menyebabkan takrif bersama-sama, kepayahan dan kesukaran pelaksanaannya. Lalu kaum muslimin akan mengalami kesukaran dan kerumitan, dan orang yang bertanya pula adalah penyebab bagi segala kesukaran tersebut. Diriwayatkan oleh Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya Rasulullah telah bersabda, sebesar-besar jenayah kaum muslimin dalam kalangan orang-orang muslimin ialah barang siapa yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan ke atas orang-orang Islam, maka diharamkan ke atas mereka disebabkan soalannya itu. Al-Imam Nawawi telah berkata, Al-Qadi Iyad berkata, yang dimaksudkan dengan jenayah di sini ialah kesukaran ke atas orang-orang Islam, kerana itu adalah jenayah yang merupakan dosa yang dihukum kerananya. Kemudian An-Nawawi berkata bahawa yang paling betul adalah apa yang telah diperkatakan oleh jumhur dalam syarah hadis ini, bahawa jenayah itu adalah dosa. Tiga ialah mubah. Mubah ialah soalan yang selain daripada soalan-soalan di atas dan mempunyai jenis dan hukum yang lain. Telah dinukil daripada An-Nawawi, daripada Al-Kitabi dan selain darinya dalam syarah sabda Rasulullah, sebesar-besar jenayah kaum muslimin. Katanya hadis ini ditujukan kepada orang yang bertanya dengan maksud untuk membebankan diri sendiri dan bertanya untuk maksud untuk mencari kesalahan dan tidak ada padanya keperluan untuk bertanya dengan soalan seumpama itu. Siapa yang bertanya disebabkan darurat, sekira-kiranya di mana beliau mengalami sesuatu masalah lalu beliau bertanya mengenainya, maka tiada dosa baginya dan tiada cercaan terhadapnya. Ke-10 iaitu menyibukkan diri dengan soalan demi untuk memperolehi kefahaman dan melaksanakan ketaatan. Sebagai orang Muslim, kita mestilah bertanggungjawab untuk memikulnya dan mengambil berat akannya, iaitu menyelidiki tentang apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Kemudian berusaha untuk memahami perkara-perkara tersebut dan berhenti pada makna, iaitu tanpa mengada-ngadakan sesuatu yang lain daripada makna-makna tersebut. Jika ia berkaitan dengan urusan keilmuan, maka hendaklah membenarkan dan beriktikad dengannya. Dan jika sekiranya daripada urusan amalan, maka hendaklah mengorbankan kesenangan
dengan berjuang untuk mengamalkan amalan yang termampu dilakukan dan menjauhi larangan-larangan. Maka barang siapa melakukan sedemikian itu, beliau akan memperolehi kebahagiaan di dunia dan keselamatan di alam akhirat. Sebaliknya, siapa yang bertentangan dengan hal yang sedemikian lalu menyibukkan dirinya dengan barang apa yang terlintas di dalam dirinya dan fikirannya telah jatuh ke dalam perkara-perkara yang Rasulullah telah memberi amaran dan peringatan tentangnya, bagaimana keadaan ahli kitab, iaitu mereka yakni ahli kitab telah musnah disebabkan banyak soalan dan pertelingkahan mereka terhadap para nabi mereka. Itu juga ketidaktaatan dan kepatuhan mereka terhadap nabi-nabi Allah. Seorang lelaki telah bertanya kepada Ibnu Umar mengenai amalan istilam Hajarul Aswad. Umar berkata kepada lelaki itu, aku telah melihat Rasulullah beristilam dan mengucupnya. Maka lelaki itu berkata kepada Ibnu Umar, bagaimana pendapat kamu jika orang ramai bersesak untuk mengucupnya? Bagaimana pula pendapat kamu jika aku tidak mengucupnya? Maka Ibnu Umar berkata, tinggalkanlah kata-katamu. Bagaimana pendapat kamu itu di Yaman? Aku telah melihat Rasulullah beristilam, yakni isyarat cium dan mengucupnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya. Daripada maksud kata Ibnu Umar ini ialah tiada keperluan untuk mengandaikan ketidakmampuan atau kesusahan daripada melakukannya, iaitu istilam atau kucup sebelum pelaksanaannya, kerana sesungguhnya ia akan melemahkan keazaman untuk mengikuti perbuatan Rasulullah. Setakat ini saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Yasmin binti Muhammad Azmi, tinggal di Maram, Terengganu. Seterusnya, fiqh hadis yang ke-11, iaitu kedudukan para ulama mujtahid dan para fuqaha. Adapun sebahagian besar kerisauan dan kerusingan mereka itu ialah pencarian dan penyelidikan terhadap makna kitab Allah dan apa yang ditafsirkan oleh hadis-hadis sahih, perkataan para sahabat dan tabi'in. Mereka menjalankan penyelidikan terhadap hadis-hadis Rasulullah bagi memperolehi makrifat tentang kesahihan dan kelemahannya, memahami dan mendalaminya dan berhenti pada makna-maknanya. Kemudian makrifat perkataan para sahabat dan tabi'in dalam berbagai ilmu termasuk ilmu tafsir, hadis, masalah halal dan haram, usul hadis, zuhud dan selainnya. Maka inilah jalan para alim ulama ahli agama yang berijma' di atas bidayah dan diroyah mereka. Dan barang siapa yang berjalan di atas jalan yang bukan jalan mereka, maka mereka akan sesat dan menyesatkan orang lain. Lalu mereka akan mengambil barang apa yang tidak harus baginya dan meninggalkan barang apa yang diwajibkan ke atasnya. Seterusnya ialah soalan bagi perkara yang belum berlaku. Soalan tentang sesuatu ilmu adalah amat dipuji sekiranya soalan itu diajukan untuk maksud mengerjakan amalan, bukannya untuk masuk riak atau perdebatan. Justru itu, para sahabat dan para tabi'in tidak menyukai soalan tentang sesuatu peristiwa yang belum berlaku dan mereka juga tidak akan menjawabnya. Qala Amru bin Murrah, Kharaja Umar radhiyallahu anhu 'alan nas faqala, adakah tidak suka bagi mereka untuk bertanyakan kami tentang sesuatu yang belum berlaku? Sesungguhnya kami akan bertanya tentang sesuatu yang kami alami saja. Kana Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu iza sa'ala an syai'in yaqulu, adakah ianya telah terjadi? Jika mereka menjawab tidak, maka beliau berkata, tinggalkanlah sehingga ia berlaku. Faqala Asy-Sya'bi, sa'ala Umar radhiyallahu anhu an mas'alah. Faqala, adakah ianya terjadi? Mereka berkata, tidak. Kata Umar radhiyallahu anhu, tinggalkan kami sehingga benda itu berlaku. Apabila ia sudah berlaku, kami akan bertanggungjawab untuk kamu, iaitu kami akan bertanggungjawab untuk mengetahui tentang masalah itu dan menyediakan jawapan untuknya.
Telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab Al-Murasil mengenai perkara ini. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu bersegera bertanya tentang sesuatu musibah sebelum ianya terjadi, kerana sesungguhnya jika kamu tidak segera bertanya tentang musibah tersebut, akan ada dalam kalangan orang Islam yang termasuk ke dalam golongan mereka yang berkata, iaitu menjawab soalan tersebut apabila ia berlaku. Maka pandangannya tepat dan betul, tetapi jika kamu bersegera bertanya tentang sesuatu sebelum berlaku, maka berpecahlah jalan-jalan itu daripada kamu di sana dan di sini. Asal bagi semua perkara dan keadaan ini adalah semuanya dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bertakarub kepadanya dengan makrifat sebagaimana yang telah diturunkan kepada Rasulnya, dengan mengikut jalannya dan beramal dengan sedemikian itu dan menyeru manusia kepadanya. Barang siapa melakukan sedemikian, Allah akan memberinya taufik dan istiqamah dan mengilhamkan dengan petunjuknya dan ilmu yang dia tidak ketahuinya. Soalan sahabat radhiyallahu anhu semata-mata untuk amalan. Para sahabat kadang-kadang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum sesuatu urusan yang mereka jangkakan berlaku, dan pada kebiasaannya sesuatu itu akan berlaku dan besar kemungkinan mereka tidak berada di sisi Rasulullah, padahal mereka ingin sekali untuk mengetahui hukum tersebut agar boleh mengamalkannya pada waktu berlakunya. Maka pertanyaan ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Terdapat beberapa contoh bagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Rafi' bin Qudaish radhiyallahu anhu. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami akan menggempur musuh esok hari dan kami tidak mempunyai pisau. Maka adakah kami boleh menyembelih dengan menggunakan buluh? Sabda Rasulullah SAW, barang apa yang disembelih dan dialirkan darahnya atas nama Allah, maka makanlah ia, kecuali gigi dan kuku. Mara'ahu al-Khamsah, yakni Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud dan An-Nasa'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya kami berada di lautan, sedangkan kami hanya membawa sedikit air. Jika kami mengambil wuduk dengan air itu, maka kami akan kehausan. Adakah kami boleh berwuduk dengan air laut? Maka jawab Rasulullah, adalah laut itu suci airnya dan halal bangkainya, iaitu sesuatu yang mati di dalam lautan itu yang terdiri daripada ikan dan sebagainya tanpa disembelih mengikut syarak, maka ianya halal dan boleh dimakan. Seterusnya ialah ketaatan dan kepatuhan adalah jalan keselamatan dan kejayaan. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberi amaran supaya jangan mengikuti jalan yang telah dilalui oleh kaum tersebut, iaitu mereka yang selalu bertindak mengingkari rasul-rasul mereka. Justru itu, mereka berhak untuk menerima azab dan diberatkan tengkuk-tengkuk mereka dengan taklif dan kesesatan. Allah Subhanahu Wa Taala banyak mengurniakan kelebihan ke atas umat ini. Berikutan surah Al-Baqarah ayat 285 hingga 286. Kami telah mendengar, kami telah taat, ampunilah kami Tuhan kami, dan kepada Engkau kami akan kembali. Wahai Tuhan kami, janganlah hukum kami sekiranya kami terlupa atau tersilap. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikunya. Beri maaflah kepada kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. As-Sadiqun umat ini telah berjaya memperolehi kelebihan yang besar ini.
dan mereka berhak atas itu. Firman Allah, sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum yakni mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan mereka tidak mengikuti jalan mereka yang berkata kepada Nabi mereka apabila Nabi mereka memerintah memasuki satu negeri. Kata-kata mereka ialah sebagaimana di dalam surah Al-Ma'idah ayat 24. Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasuki negeri itu selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Kerana itu pergilah kamu bersama Tuhan kamu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Justru itu, mereka memperolehi kesukaran hidup dan kesesatan di atas muka bumi sebagai hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 26. Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Mereka akan berputar kebingungan di bumi. Begitu juga sebagaimana mereka berhak untuk diharamkan ke atas mereka memakan banyak makanan yang lazat disebabkan keingkaran mereka. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 160, iaitu, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan kerana mereka banyak menghalangi manusia daripada jalan Allah, dan ancaman terhadap pertelingkahan dan gesaan agar bersatu dan bermuafakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyifatkan jamaah orang-orang Islam dan kumpulan orang-orang yang beriman bahawa mereka itu adalah umat yang satu. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 92, sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Selayaknya orang-orang Islam menjaga kesatuan ini sehingga menjadi satu kekuatan yang bersepadu di hadapan kekuatan kejahatan, kezaliman dan kekufuran yang berbagai. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah memberi kita amaran dengan sebenar-benar amaran agar tidak terjatuh dalam perselisihan dan pertelingkahan, di mana akibat perselisihan ini umat ini berpecah kepada jamaah-jamaah dan kumpulan-kumpulan. Satu kumpulan akan mencaci kumpulan yang lain dan mereka berperang antara satu sama lain, lalu mereka menyebutkan diri berperang sesama mereka sebagai ganti daripada berjuang ke atas musuh-musuh mereka yang menunggu mereka di sekeliling mereka. Bahkan Rasulullah mengiktibarkan keadaan sedemikian itu sebagai jalan kepada kekufuran dan daripada ciri kekufuran. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu kembali kafir selepasku, di mana kamu berperang antara satu sama lain. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang yang mendapat seksa yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Afika binti Mio Muhammad Mahfuz. Nombor metrik 059258. Saya berasal daripada Sungai Siput, Perak. InsyaAllah hari ini saya akan menyambung berkaitan dengan fiqh hadis yang ke-15, iaitu At-tahziru minal ihtilafi wal hasi ala wahdati wal ittifaq. Ancaman terhadap pertelingkahan dan gesaan agar bersatu dan bermuafakat. Laqad wasafa Allah Ta'ala al-jama'ata al-muslimata wal fi'ata al-mu'minata bi'annaha ummatun wahidatun.
Allah telah menyifatkan jemaah orang-orang Islam dan kumpulan orang-orang beriman bahawa mereka itulah umat yang bersatu. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat ke-92 yang bermaksud, sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, iaitu agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على هذه الوحدة حتى يكونوا قوة متماسكة أمام قوى الشر والبغي والكفر المتكاثرة. Iaitu selayaknya orang-orang Islam perlu menjaga kesatuan ini sehingga menjadi satu kekuatan yang bersepadu berdepan dengan kejahatan, kezaliman dan kekufuran yang berbagai. Walaqad hazarna Allah Ta'ala wa Rasulahu Mustafa sallallahu alaihi wasallam أشد التحذير من الاختلاف الذي من شأنه أن يجعل أمة جماعة وأحزابا. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita amaran dengan sebenar-benar amaran agar tidak terjatuh ke dalam perselisihan dan pertelingkahan, yang mana ianya boleh mengakibatkan perselisihan ini menjadikan umat ini berpecah-pecah. Yuta'anu kullu minha akhar wa tataqatalu fima bainaha wa tanshaghilu binafsiha. Satu kumpulan akan mencaci kumpulan yang lain dan mereka berperang antara satu sama lain. Badala an tansarifa ila al-mujahadati aduwiha alladhi yatarabbasu biha dawairu. Lalu mereka menyibukkan diri berperang sesama mereka sebagai ganti berjuang ke atas musuh-musuh mereka yang menunggu-nunggu mereka di sekeliling mereka. Bal najidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tabiru zalika tariqan ila al-kufri wa min sya'nil kuffari. Iaitu bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiktibarkan keadaan sedemikian itu sebagai jalan kepada kekufuran dan daripada ciri kekufuran. Seterusnya yang ke-16, jazaa'un man faraqal jama'atu wa sababu al-firqati wal ihtilaf, iaitu balasan untuk mereka yang meninggalkan jemaah dan menjadi sebab perpecahan dan perselisihan. Laqad shaddada al-islamu nakiru ala zalika alladhi yashaqqu 'asal muslimin. Perkara ini amat dititik beratkan dan dibenci dalam agama Islam. Wa yatasabbabu fi ihtilafihim wa iktirakihim. Kerana perkara ini boleh memecah belahkan kesatuan dan melemahkan kekuatan umat Islam disebabkan perselisihan dan perpecahan yang berlaku. Faja'an lahu 'uqubata al-qatl fi dunya wal hariki fi jahannam yawm al-qiyamah. Lalu Islam menetapkan hukuman bunuh di dunia dan balasan neraka jahanam pada hari kiamat kepada orang yang meninggalkan jamaah, seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-115 yang bermaksud, dan barang siapa yang menentang Rasulullah sudah jelas kebenaran baginya lalu dia mengikuti jalan lain yang bukan jalan orang-orang mukmin, lalu kami biarkan ia berleluasa dengan kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kelak kami akan memasukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Rasulullah SAW juga telah bersabda, man kharaja minat ta'ati wa faraqal jama'ata famata mata maitatan jahiliyah. Iaitu barang siapa yang keluar daripada ketaatan dan memisahkan diri dari jemaah, kemudian jika ia mati, maka matinya itu adalah mati jahiliyah, diriwayatkan oleh Muslim. Yang ke-17, at-tamasuku bi syari'illahi ta'ala tariqul wahdah, iaitu berpegang dengan syariat Allah adalah jalan kesatuan. Inna Allah tabaraka wa ta'ala syara'an lana fi kitabihi asasan kulla khairan tahtaju ilahi bashariyatu fi hayatiha. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk kita di dalam kitabnya asas-asas bagi setiap kebaikan yang diperlukan oleh manusia di dalam kehidupannya. Wa bayyana lana Rasulullah Mustafa sallallahu alaihi wasallam ma ajmala fi bima alhamdulillah tabaraka wa ta'ala min sunnatan mutahhirah.
Rasulullah SAW pula telah menjelaskan kepada kita barang siapa yang mujmal daripada syariat di dalam Al-Quran itu dengan sunnahnya yang suci. Fahasabal ummati kay tahqaqal wahdatan wa tahakumah wa tarabuti wa tamasuki fi bainiha. Sebagaimana yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya, maka mengikut kemampuan dan yang dikehendaki oleh umat agar terwujudlah kesatuan. Maka terikatlah ikatan dan berpegang dengan tali yang kukuh di antara mereka. Anna tarji'u ilal kitab Allah tabaraka wa ta'ala wa sunnatan wa rasuli. Justru itu, untuk memastikan kekukuhan kesatuan ini, umat Islam hendaklah kembalikan dengan merujuk kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-18, al-ikhtilafu fi din, iaitu perselisihan di dalam agama. Inna min ahammi asbabi allati tufarriqu ummatu wa tashattatu syamlaha an yaftah 'alaiha babul jadali fil ilmi wal mira'i fid din. Sesungguhnya di antara sebab-sebab yang penting yang berperanan dalam memecah belahkan umat dan memporak-porandakan kesatuannya adalah apabila mulanya dibuka pintu perdebatan mengenai ilmu dan menunjuk-nunjuk riak di dalam agama. Fatahtalifu fil asas, maka berselisih dan berbezalah asasnya. Fatabata'adu syaqati fi masaliki wa subuli, lalu belahan perselisihan menjadi bertambah besar dan menjauh. Perselisihan ini pula tidak dirujuk kepada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan hujah ilmiah yang ada usulnya di dalam agama. Walizalika najidu kitab Allah Ta'ala ya'muruna an nukima syara' Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, kita dapati kitab Allah memerintahkan kita agar menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadza syar'u allazi bada'a bima nazala ala Adam alaihi salam wa katamala bima nazala ala khatimul anbiya'i wal mursalin. Syariat yang telah bermula sejak turunnya Adam alaihissalam dan disempurnakan dengan penurunan syariat ke atas penghulu segala nabi dan penuntut segala rasul, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naltazimu ma fihi wa nab'udu anhu kulli dahila wa la taltafitu illa ru'ay aw ijtahadu busadimu nasan min nususihi aw yu'aridu aslan min usulihi. Hendaklah kita beriltizam dengannya dan menjauhkan setiap benda yang baru, dan janganlah menoleh ke arah pendapat atau ijtihad yang bertentangan atau melanggari nas-nas Al-Quran atau bertentangan dari asal usul Al-Quran. Seterusnya yang ke-19, al-khadru fi itba'il hawa, iaitu bahaya mengikut hawa nafsu. Wal baliyatu kullu baliyati an yakuna hamilu ala ihtilafi fiddin al-masali wal ahwa'i wal inadi wal baghi. Adalah bala dan musibah yang sebenar-benarnya apabila faktor yang mendorong terjadinya perselisihan di dalam agama adalah disebabkan kepentingan tertentu seperti hawa nafsu, kedegilan dan melampaui batas. Waliza najidu kitab Allah Ta'ala yahruju amsalul haula'in nasi allazi yasiruna al-hilafa fiddin. Oleh sebab itu, kita dapati kitab Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan contoh manusia seumpama itu yang telah menimbulkan perselisihan di dalam agama. Wa yuriduna an yaj'alu al-muslimina syi'an wa fariqan wa ahzaban najidu yahrijuhum min dairatil Islam. Dan ingin agar orang-orang yang Islam berpecah belah kepada kumpulan-kumpulan dan golongan-golongan daripada daerah keislaman. Oleh yang demikian, Allah telah mengingatkan kepada hamba-Nya menerusi Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat ke-159, iaitu agar tidak membuat sesuatu keputusan dengan mengikut hawa nafsu. Sebaliknya, kita perlulah merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar terhindar daripada fitnah atau kesesatan mengenai agama.
Okey, yang terakhir yang ke-20 afadul hadis iaitu faedah hadis. Anal hajja yajibu fi umri marratan wahidatin ala man tawfirat lahu asbabuhu wa tahiyyat lahu sabluhu. Sesungguhnya haji itu diwajibkan sekali seumur hidup atas sesiapa yang berkemampuan dan cukup syarat-syarat dan tersedia sebab-sebabnya. Memalikan nafqatul lazimah dan juga setelah memiliki nafkah yang lazim untuk perjalanan ibadat haji tersebut. Okay, itu saja. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.